Terdapat pelbagai agama yang muncul di dalam dunia ini. Oleh yang demikian, bagi setiap agama tersebut mempunyai satu tempat khusus yang dibina untuk penganut, yang mana tempat tersebut dikenali sebagai tempat ibadat. Gereja merupakan tempat ibadat bagi penganut agama Kristian. Di Malaysia, pertapakan agama Kristian bermula di negeri Melaka. Melaka merupakan peneraju pusat perdagangan yang menarik ramai para pedagang yang datang bukan sahaja dari rantau ini, malah juga dari India, China, Eropah dan Timur Tengah. Melaka telah menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Statusnya sebagai pelabuhan entrepot antarabangsa yang terkenal, ekoran kedudukannya yang strategik di laluan Selat Melaka, tempat pertemuan angin monsun. Sehingga hari ini, Selat Melaka masih menjadi laluan perjalanan kapal yang tersibuk di dunia. Malah, gereja yang tertua di Malaysia juga terletak di Melaka. Gereja St. Paul merupakan gereja pertama yang dibina di Melaka. Gereja ini merupakan sebuah gereja yang terletak di Bandar Hilir, Melaka. Ia dibina oleh Kapten Portugis yang bernama Duarte Corvo pada tahun 1521 dan dinamakan Our Lady of the Hill. Gereja ini kemudiannya ditukar oleh pihak Belanda kepada tempat persemadian bangsawan dan dinamakan Gereja St. Paul. Antara golongan bangsawan yang disemadikan di gereja ini ialah Saint Francis Xavier. Pada tahun 1553, dalam perjalanan ke China, Saint Francis Xavier sakit tenat dan kemudian meninggal dunia di Pulau Sichuan, China. Mayatnya telah ditanam di dalam gereja St. Paul sebelum dibawa dengan kapal ke Goa, India. Kubur Saint Francis Xavier ditutup dengan jaring dawai. Menurut desas-desus lain, lubang itu ialah lubang tempat keluar terowong bawah tanah. Anda boleh membuat hajat selepas memasukkan duit ke dalam lubang besar itu. Gereja St. Peter merupakan gereja Katolik tertua yang masih berfungsi di Malaysia. Ia dibina pada tahun 1710 oleh orang-orang Portugis selepas pemerintah Belanda mengembalikan kebebasan beribadat kepada orang Katolik Roman Melaka. Gereja ini merupakan gereja Roman Katolik yang tertua di Malaysia dan dibina di atas tanah yang disumbangkan oleh seorang rakyat Belanda, Marybeth Grange-Emborg. Bangunan gereja ini mempunyai ciri-ciri campuran seni bina timur dan barat dan patung alabaster Nabi Isa bersaiz sebenar sebelum kebangkitannya boleh dilihat di sini. Di gereja ini juga terdapat loceng di menara yang bertarikh 1608 dibuat di Goa, India yang diambil daripada salah sebuah gereja yang telah dibakar oleh Belanda. Menurut temu bual kami dengan Father Michael M., Padri di Gereja St. Paul, Yesus mengajak pengikutnya berjalan di atas air dan datang kepadanya. Kemudian mereka sama-sama menaiki perahu untuk tujuan keselamatan. Dalam konteks ini, ia bermaksud sesiapa saja yang menjadi pengikut Yesus, maka ia akan terselamat. Ruangan ini merupakan tempat pengampunan dosa. Seseorang individu akan berjumpa secara peribadi dengan padri untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan nasihat. Ini merupakan patung alabaster Nabi Isa bersaiz sebenar. Ia merupakan simbol semasa Yesus meninggal dunia, manakala patung yang berada di atas pula menjadi simbolik kepada Yesus sebelum dia disalib.
Gereja ini dibina oleh orang Belanda pada tahun 1753 bagi memperingati hari ulang tahun ke-100 mereka menjajah Melaka dan mengambil masa 12 tahun untuk menyiapkannya. Wang dan tenaga tidak diambil kira dalam pembinaannya. Dari alang bangunannya, setiap satu dihasilkan dari sebatang pokok hingga ke bangku panjang dan jalur dengan ukiran tangan yang halus menggambarkan santapan terakhir Nabi Isa yang dikenali sebagai The Last Supper. Apabila orang Inggeris mengambil alih gereja ini pada tahun 1795, mereka membuat beberapa tambahan yang mana ternyata sekali ialah satu peralatan kaji cuaca berbentuk seekor ayam jantan yang di atas menara loceng. Pada mulanya, gereja ini merupakan Dutch Reformed Church tetapi kemudiannya ditukarkan kepada Anglican Church. Pertama dulu dia membina State House dulu. Tak ada gereja ini dulu. Sudah lepas 100 tahun baru dia membina gereja. Dia gunakan gereja atas bukit. Yang mana? Saint Paul. Okey. Ini gereja ni 12 tahun untuk membina gereja lain. Kita Anglican. Church of England. Church of England. Kita Church of England dia Anglican lah. Dari England lah. Benda-benda ini semua dibawa dari Holland. Ini semua yang asal lah. Ini tak ada, ini biasa. Yang ada bunga-bunga itu. Batu semua asal. Dia ini yang tak cukup batu-batu dia angkat dari gereja dari dalam ada di Melaka masa dulu. Ini semua Portugis Latin. Ini semua Latin. Ini semua bahasa Armenia. Bawah ini Belanda. Armenia. Gereja Saint Francis Xavier ini telah dibina oleh Padre Faf, seorang rakyat Perancis pada tahun 1849. Gereja ini terletak di antara dua jalan, iaitu Jalan Gereja dan Jalan Laksamana. Menara gereja ini dibina khas bagi memperingati Saint Francis Xavier yang dikenali sebagai Mubalik Sulung di Timur. Beliau dikenang kerana kerja-kerja dakwahnya yang menyebarkan agama Katolik di Asia Tenggara pada kurun ke-16. Di dalam gereja Saint Francis Xavier terdapat sebuah muzium mini yang menyimpan dan memelihara khazanah warisan gereja tersebut yang terletak bersebelahan dengan pejabat pentadbiran gereja ini. Ia juga turut menyimpan cebisan kulit dan tulang Saint Francis Xavier sebagai memperingati ketokohan beliau sebagai seorang paderi yang banyak berjasa dalam usaha mengembangkan agama Kristian di Malaysia. Di dalam muzium mini ini juga, ia menyimpan rekod pendaftaran penganut Kristian di sekitar Melaka, merangkumi rekod pembaptisan, perkahwinan dan rekod kematian. Setiap rekod tersebut disimpan rapi dalam muzium ini sebagai sumber rujukan pada masa akan datang. Uniknya, pada muzium mini ini, terdapat seekor ketam yang memegang lambang salib pada kedua penyepitnya. Bagi penganut Kristian, ia dianggap sebagai suatu keajaiban yang berlaku pada masa itu. Sehingga kini, ketam tersebut masih disimpan dengan baik sebagai bahan bersejarah di gereja ini. Di gereja ini juga terdapat 3 buah makam bekas paderi terawal yang disemadikan pada ruangan The Crypt di bawah gereja tersebut. Ketiga-tiga mereka meninggal dunia pada usia yang muda akibat demam malaria. Selain di Melaka, Pulau Pinang juga mempunyai salah sebuah bangunan gereja yang tertua di Malaysia. Pulau Pinang turut dikenali dengan Pulau Mutiara. Pulau Pinang terkenal dengan kecantikan semula jadinya dan warisannya yang eksotik.
Ia terletak di bahagian utara Semenanjung Malaysia. Pulau Pinang merupakan pulau yang unik, memiliki pelbagai jenis kebudayaan, penduduk dan makanan. Dengan kepelbagaian penduduk di Pulau Pinang, tidak hairanlah jika anda dapat lihat gereja, kuil, tok kong dan masjid dengan perjalanan yang hanya mengambil masa selama 5 minit. Bangunan penjajah masih wujud sehingga sekarang dan terus diabadikan sebagai bangunan bersejarah. Gereja St. George merupakan gereja Anglikan tertua di Kota Penang. Gereja St. George bertarikh 1818 terletak di sudut lebuh Farquhar dan Jalan Masjid Kapitan Keling. Bangunan ini telah direka bentuk oleh Kapten Robert Smith, seorang jurutera tentera. Bangunan dengan atap parabola di depan gereja merupakan tempat untuk memperingati kematian pegawai Inggeris yang pertama kali mendarat di Pulau Pinang, Kapten Francis Light. Ini adalah gereja Anglikan yang tertua di negara ini, dibina berdasarkan binaan sebuah gereja yang lebih besar di Madras. Gereja ini mengekalkan kebanyakan bentuk asal susun aturnya. Di hadapan gereja ini terletak satu lagi memorial peringatan Francis Light yang meninggal dunia pada 21 Oktober 1794.